Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua pensyarah yang dihormati. Nama saya Syahira Nadira binti Muhammad dan nombor matrik saya bermula daripada 2033. Saya adalah pelajar Diploma Pengurusan Perucitan ingin membentangkan tentang laporan akhir latihan industri. Pertama sekali saya ingin menerangkan tentang pengenalan latihan industri. Latihan industri adalah kursus wajib yang diambil oleh semua pelajar jika mereka ingin menamatkan pelajaran. Dan tempoh latihan industri adalah 20 minggu. Sebagai pelajar, kita boleh memilih firma yang mana kita mahukan, sama ada kerajaan atau swasta. Terletak dan terpulang kepada pelajar sendiri. Pelajar harus melakukan catatan segala tugasan yang dilakukan dan menulis dalam logbook, sama ada daily ataupun weekly. Dan rekod akan disemak oleh penyelia dan juga pensyarah, dan akhirnya memberi impact untuk memberi peluang pada pelajar untuk menerima pengalaman dan ilmu baru. Seterusnya saya ingin menceritakan tentang latar belakang firma yang saya pilih, iaitu Mas Bukti Enterprise. Mas Bukti Enterprise adalah diasaskan oleh anak kelahiran Johor, iaitu Tuan Haji Muhammad Noor bin Ma'rum pada 17 Ogos 2013. Mas Bukti Enterprise mengutamakan penjualan produk Muslim dan Bumiputera, dan untuk bertujuan menjadi pusat utama penjualan produk Muslim di sekitar Negeri Sembilan. Jadi Mas Bukti ini mentujukan aras untuk menjual produk-produk yang berasaskan produk Muslim saja. Mas Bukti Enterprise menjual barangan runcit, keperluan harian dan juga barangan yang berasaskan daripada negara Timur Tengah. Sebagai contoh, barangan makanan basah dan kering, alat-alatan seperti sabun, penyapu ataupun pakaian, dan juga barangan berasaskan Timur Tengah iaitu kurma, buah-buah kering dan kekacang. Mas Bukti Enterprise juga mempunyai beberapa cawangan di sekitar Negeri Sembilan, iaitu di Ampangan, Senawang, Seremban 2 dan sekarang ini berada di Senayan. Jadi jika mereka tidak boleh datang ke pusat HQ Mas Bukti di Ampangan, mereka yang duduk di sekitar Senawang, Seremban 2 atau Senayan boleh juga mengunjungi Mas Bukti di sana, dan mereka berjual barangan yang sama yang kita boleh dapati di Ampangan. Seterusnya saya akan menceritakan tentang laporan teknikal yang saya jalani semasa saya menjalani latihan industri di Mas Bukti Enterprise. Yang pertama sekali saya ingin menerangkan tentang pengurusan inventory. Pengurusan inventory ini sangat-sangat penting bagi sesuatu organisasi ataupun firma bagi memastikan barangan ataupun produk mereka sentiasa dalam landasan yang betul. Ini ingin mengelakkan kerugian dan juga ingin memastikan stok atau pembarangan sentiasa ada untuk kita jual kepada pelanggan. Di Mas Bukti, tempahan daripada pembekal dilakukan saat di mana kita mengenal pasti stok atau pembarangan tersebut semakin mengurang. Jadi ini dapat mengelakkan risiko kerugian jika kita menempah stok dalam jangka masa yang lama. Kebanyakan stok ataupun barangan yang ditempah adalah dalam kuantiti yang sangat-sangat besar. Pengurus ataupun penyelia yang menguruskan bahagian-bahagian tempahan kepada pembekal harus memastikan bahawa jumlah ataupun kuantiti barang yang ingin ditempah mencukupi agar tidak mengakibatkan kerugian, kerana kebanyakan barang-barang di Mas Bukti akan ditempah dalam kuantiti yang sangat besar. Selain daripada itu, pemesanan stok ataupun barangan dilihat daripada tahap laku barangan tersebut. Semakin laku barangan tersebut, semakin cepat dan banyaklah pemesanan daripada Mas Bukti kepada pembekal. Barangan mudah rosak seperti sayur, ikan akan dipesan setiap hari ataupun menunggu barangan tersebut habis baru Mas Bukti akan memesan barangan yang baru. Seterusnya saya akan menerangkan tentang pengurusan inventory yang terdapat di Mas Bukti Enterprise. Yang pertama adalah penerimaan barang. Penerimaan barang ialah proses menerima barang yang dihantar oleh pembekal ke kedai. Person in charge yang bertugas untuk menerima barang haruslah menerima barang di kawasan yang terbuka, dan mereka harus tahu apakah jenis barang yang mereka terima.
Selain daripada itu, mereka harus memastikan barangan yang mereka terima sama yang terdapat dalam receipt invoice dengan barang yang diterima dari segi jenis, jenama, kuantiti dan lain-lain. Di mas bukti, receipt invoice haruslah ditandatangan oleh person in charge untuk memberi bukti bahawa barangan tersebut sudah diperiksa dan dengan teliti tanpa ada kesilapan. Poin seterusnya ialah penyusunan stok. Penyusunan stok adalah satu proses di mana stok atau barangan yang sudah sampai harus ditempatkan di stok ataupun sesuatu bilik sejuk untuk memastikan barangan tersebut terjaga dan sentiasa mencukupi. Proses ini dilakukan setelah penerimaan stok ataupun barangan daripada pembekas sampai ke kedai. Di mas bukti, tempat penyimpanan stok ada 4, iaitu pertama ialah stok utama berhadapan dengan kedai. Stok utama itu menyimpan barangan-barangan kering seperti beras, minyak, tepung dan lain-lain. Jenis barangan mudah rosak seperti sayur, buah-buahan, kurma dan lain-lain akan diletakkan di cerung. Seterusnya, jenis barangan sejuk beku seperti ayam frozen, daging, kambing, nugget dan barangan sejuk beku seperti kuih muih akan diletakkan di dalam satu bilik yang diberi nama ialah kurum. Kurum suhunya negatif 18 Celsius. Dan yang terakhir, tempat penyimpanan barang-barangan yang bukan makanan akan diletakkan di stor tingkat 2 di dalam bangunan mas bukti. Antara barang-barangannya lah sabun, selipar, kasut dan juga pakaian. Dan poin yang terakhir ialah penyusunan barang. Penyusunan barang adalah susunan barang yang terletak di gondola, rak, peti air, bahagian sayur, sejuk beku dan lain-lain. Tujuannya ialah memudahkan pelanggan untuk membeli dan memilih barangan. Kaedah penyusunan barang di mas bukti ialah menggunakan kaedah FIFO, iaitu first in first out. Dan ini adalah cara untuk kita stock up barang di gondola. Yang pertama, kita harus keluarkan barangan di dalam gondola ataupun rak ataupun peti terlebih dahulu. Kedua, kita masukkan bahagian baru di bahagian belakang. Dan akhirnya kita memenuhkan bahagian di hadapan adalah stok-stok lama. So, cara ini kita dapat mengelakkan terlebihnya barang atau juga mengelakkan daripada kerugian kerana yang bakal ditanggung oleh syarikat apabila barangan lama sudah tarikh luput ataupun rosak. Kaedah seterusnya ialah menentukan harga. Okey, harga adalah elemen terpenting untuk urusan jual beli. Jadi sebagai penjual, penentuan harga adalah mengikut jenis barang dan juga harga dari pembekal. Harga adalah tidak tetap. Dia akan berubah mengikut waktu-waktu tertentu. Sebagai contoh, apabila ekonomi naik ataupun semasa hari perayaan. Penentuan harga untuk barang-barang seperti kurma, kekacang, buah kering, kerepek ataupun barangan yang ditimbang adalah mengikut isi padu berat sesuatu barangan tersebut. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pengenalian pos sistem. Di mas bukti, mereka mengamalkan konsep cash flow. Cash flow ialah aliran tunai yang digunakan untuk kebanyakan permis sebelum memulakan perniagaan. Sejumlah wang akan diletakkan dalam cashier untuk ditukarkan pada pelanggan sekiranya pelanggan mempunyai baki. Jumlah cash flow harus didapatkan kembali pada akhir urusan perniagaan. Dan di mas bukti, cash flow biasanya berjumlah RM500 sehingga RM1,000. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang jenis pembayaran yang ditawarkan di mas bukti. Selain daripada pembayaran cash, mas bukti juga menawarkan dua jenis pembayaran, iaitu penggunaan PayWave dan QR Code. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang promosi-promosi yang dijalankan di mas bukti. Terlebih dahulu, saya ingin menerangkan apa itu promosi. Promosi merupakan aktiviti memperkenalkan barangan atau perkhidmatan kepada pelanggan dan juga cara menyampaikan maklumat. Promosi juga dilakukan supaya dapat menarik perhatian pelanggan untuk membeli barangan atau perkhidmatan yang kita tawarkan. Dengan cara promosi juga, kita dapat menghabiskan stok atau barangan baru dengan cara pemotongan harga ataupun menawarkan diskaun. Berikut adalah jenis-jenis promosi yang mas bukti telah jalankan. Yang pertama adalah end year sales, iaitu jualan akhir tahun. Promosi ini kebiasaannya ataupun memang dijalankan pada akhir tahun untuk bertujuan untuk menghabiskan stok ataupun ingin menarik pelanggan terbaru. Yang kedua adalah special sales. Special sales adalah promosi yang dijalankan pada waktu-waktu tertentu saja, sebagai contoh perayaan ataupun waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh firma.
Dan yang terakhir adalah diskaun. Diskaun adalah potongan harga pada barang untuk menarik perhatian, sama ada untuk mempromosi barang baru ataupun untuk melariskan produk. Dan poin terakhir untuk pembentangan saya adalah kesimpulan. Kesimpulan saya semasa saya menjalani latihan industri di Mas Butik ialah dapat melatih pelajar cara bekerja dalam suasana pekerjaan yang sebenar. Yang kedua, dapat melatih pelajar menjadi lebih berdisiplin dan cekat dalam mengurus sesuatu. Seterusnya, meningkatkan lagi keyakinan dan kesiapsiagaan pelajar untuk mereka melangkah ke alam pekerjaan yang sebenar. Dan yang terakhir, memberi pelajar pengalaman ataupun ilmu baru untuk pelajar dapat dan akan digunakan untuk masa hadapan. Terima kasih saya ucapkan kepada para pensyarah dan rakan-rakan kerana mendengar pembentangan saya. Sekian dari saya. Terima kasih.